Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara MMN bagi tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi akan bermula pada hari Khamis 22 Ramadan bersamaan dengan 12 Mac dengan keberangkatan dan pengurniaan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sebagai tumpuan utama istiadat pembukaan rasmi. Sebelum istiadat pembukaan rasmi berlangsung, persidangan MMN akan bersidang untuk meneliti dan mengesahkan jurnal yakni Minit Mesyuarat Musim Permesyuaratan ke-21 Majlis Mesyuarat Negara yang telah bersidang pada tahun 2025. Persidangan tersebut akan ditangguhkan bagi memberikan laluan bagi istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara. Persidangan Majlis Mesyuarat tahun ini akan membincangkan perkara yang berkaitan hala tuju pembangunan negara melalui pertanyaan serta perbahasan yang tertumpu kepada rang Undang-Undang 2026 perbekalan bagi tahun kewangan 2026-2027 dan usul kumpulan wang kemajuan untuk diluluskan sepenuhnya dan diwartakan untuk digunapakai bermula 1 April 2026. Persidangan MMN akan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datu Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datu Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua MMN dan dibantu oleh Datin Paduka Dr. Dayang Hajah Huraini binti Pihin Orang Kaya Setiajaya Datu Paduka Awang Haji Hurairah Jurutulis Majlis Mesyuarat Diraja Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis MMN. MMN kekal berperanan sebagai institusi perundangan dan perbincangan tertinggi negara. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara terdiri oleh ahli rasmi kerana jawatan dan ahli yang dilantik dari orang-orang yang bergelar, orang-orang yang telah mencapai kecemerlangan dan wakil dari daerah-daerah. Melalui perbahasan yang berhemat serta suasana mesyuarah yang konstruktif, MMN berfungsi sebagai wadah penyelarasan pandangan antara rakyat dan kerajaan dalam menimbangkan dasar-dasar penting negara ke arah menyokong usaha memperkukuh pertumbuhan ekonomi yang mampan, meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pendekatan sosial yang inklusif serta memastikan keamanan dan kestabilan negara terus terpelihara di bawah limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesi persidangan MMN dibukakan kepada orang awam yang berminat untuk melihat serta mendengarkan perbahasan dan perbincangan. Orang awam yang berminat dialu-alukan menghadiri dan menyaksikan sesi perbahasan secara langsung di Dewan Persidangan sehari selepas istiadat pembukaan rasmi. Perkhidmatan jurubahasa dalam bahasa Inggeris juga tersedia dengan permohonan sekurang-kurangnya 24 jam sebelum kehadiran. Institusi pendidikan dijemput untuk membawa penuntut sebagai pendedahan mengenai MMN termasuk proses perundangan negara dan perbahasan di dalam Dewan Persidangan MMN. Permohonan lawatan boleh dibuat melalui surat rasmi kepada Urus Setia Majlis Mesyuarat Negara sekurang-kurangnya 5 hari sebelum tarikh lawatan. Rakaman persidangan harian boleh diikuti melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam bagi rakaman bahagian 1 dan diikuti lagi pada pukul 11 malam bagi rakaman bahagian 2. Dokumen rasmi persidangan seperti penyata rasmi atau Hansard, minit mesyuarat dan perintah harian boleh diakses melalui laman sesawang MMN.
Maklumat terkini dan perkembangan persidangan juga akan diterbitkan dalam Instagram rasmi @lejkobrunei. Pelawat dan orang ramai yang berminat untuk menghadiri sesi persidangan dipohonkan untuk mematuhi peraturan dan garis pandu persidangan, khususnya kod pakaian dan tata cara memasuki Dewan Persidangan bagi memastikan keselesaan serta kelancaran sepanjang sesi berlangsung, termasuk kod pakaian rasmi, pakaian kemas dan sopan seperti yang dinyatakan dalam peraturan. Telefon bimbit perlu diaktifkan kepada mod senyap dan tidak dibenarkan mengambil gambar atau video tanpa kebenaran. Bagi memohon keberkatan dan kelancaran bagi istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara serta sepanjang persidangan dan di samping memperkukuh persediaan Majlis Mesyuarat Negara dalam menyempurnakan amanah yang akan dikalas sepanjang persidangan diadakan Majlis Sembahyang Fardu Zuhur berjemaah dan Sembahyang Sunat Hajat dan seterusnya membaca surah Yasin dan doa selamat. Majlis diadakan di Surau Jabatan Majlis Mesyuarat. Majlis dihadiri oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datu Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datu Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu zuhur berjemaah dan sembahyang sunat hajat. Diikuti bacaan surah Yasin dan doa selamat. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis bertadarus yang diadakan setiap malam di Istana Nurul Iman sejak awal bulan Ramadan berakhir malam tadi dengan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis diadakan di Baitul Rahmah Istana Nurul Iman. Majlis berlangsung di hadapan Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cetria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran bermula dari surah Ad-Duha hingga surah Al-Masad didahului oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Awang Haji Osman Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis disusuli dengan bacaan takhtim dan tahlil. Doa khatam dan dikir marhaban dipimpin oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datu Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Suraja Khatib Datu Paduka Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Cetria, Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli Majlis Mesyuarat, Timbalan-Timbalan Menteri, Pengiran-Pengiran Peranakan, Pihin-Pihin Mantri, Mantri-Mantri Hulu Balang dan Mantri-Mantri Pedalaman, Setiausaha Tetap, Naib-Naib Chancellor, bekas-bekas pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan Pesuruhjaya Polis di Raja Brunei.
Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara tahun 1447 Hijrah akan diadakan pada hari Jumaat malam Sabtu, 17 Ramadan 1447 Hijrah bersamaan 6 Mac 2026 Masihi di Dewan Pleneri Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas bermula pukul 9 malam. Tema sambutan mengukuhkan pembelajaran Al-Quran dan menghayati ajarannya. Antara pengisian majlis, pengumuman keputusan musabakah menghafaz Al-Quran berserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan tahun 1447 Hijrah dan persembahan peserta terbaik setiap kategori. Majlis tahun ini dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pembangunan, Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims dan Brunei Darussalam Central Bank. Bagi memastikan majlis sambutan Nuzul Al-Quran berjalan lancar dan sempurna, latihan penuh diadakan. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib, Datu Paduka Sri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Awang Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara, Datu Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Dan Yang Berhormat Datu Sri Setia Awang Haji Muhammad Juwanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Suruhanjaya Tinggi Kanada di negara Brunei Darussalam menganjurkan majlis jamuan berbuka puasa. Majlis diadakan lewat petang kemarin di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah Bandar Seri Begawan. Hadir Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara, Datu Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Dan Yang Berhormat Datu Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Dalam ucapan alu-aluan, Tuan Yang Terutama Dr. Tamir Mansi, Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke negara ini, antara lain menekankan persahabatan yang telah lama terjalin antara Kanada dan negara Brunei Darussalam serta negara Brunei Darussalam memainkan peranan penting sebagai anggota pengasas pertubuhan negara-negara Asia Tenggara ASEAN. Syarikat Takaful Brunei Darussalam Sendirian Berhad dan anak syarikatnya Takaful Brunei mengadakan majlis khatam Al-Quran sempena bulan Ramadan diadakan di Masjid Hassanah Bolkiah Pekan Tutong sebagai menandakan selesainya pembacaan Al-Quran oleh pekerja Takaful Brunei. Hadir Yang Berhormat Datu Sri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi Lembaga Pengarah Takaful Brunei. Di majlis itu, 63 orang anak yatim menerima sumbangan derma. Juga diselajurkan penyampaian zakat kepada Majlis Ugama Islam Brunei Muib. Turut diadakan penyampaian sumbangan takaful amal jariah TBK diserahkan kepada beberapa wakil institusi kebajikan dan organisasi di negara ini. Juga disampaikan sumbangan wakaf untuk kegunaan masjid berkenaan. Semua syarikat pengendali pakej umrah yang menggunakan visa pelancong Arab Saudi perlu sentiasa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Antaranya memastikan setiap jemaah umrah dilindungi oleh pelan takaful atau insurans yang komprehensif bermula dari saat meninggalkan negara Brunei Darussalam sehingga kembali ke negara ini, bertujuan menjamin kemaslahatan dan kebajikan jemaah jika berlaku perkara yang di luar jangkaan.
Dalam perjumpaan bersama syarikat-syarikat pengendali pakej umrah yang menggunakan visa pelancong Arab Saudi yang dibenarkan, Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, pemangku penolong pengarah urusan haji, menekankan agar semua syarikat pengendali pakej umrah sentiasa bersikap telus serta memberikan penjelasan yang lengkap kepada jemaah mengenai pakej umrah yang ditawarkan. Ia adalah bagi mengelak sebarang kekeliruan atau salah faham. Penjelasan tersebut termasuk berkaitan jarak hotel dari kawasan masjid, penyediaan makanan, jadual penerbangan, program lawatan serta sebarang caj tambahan sekiranya ada.